Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Tok Bila kita, Tok Sia, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, Tok Guru, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun sepuas kala kebetulan saya balik tugas minggu lepas di Terengganu, kemudian terus balik kampung. Jadi ini kira kuliah saya yang terakhir lah sebelum saya bertolak balik ke Kuala Lumpur, insya-Allah. Malam ni saya diberi tajuknya pemakanan sunnah. Tajuknya nampak mudah, tapi banyak isu yang timbul di kalangan masyarakat. Dan apa saya memang nak kecek tajuk ni, kerana tajuk ni ramai orang salah faham, dan tak ramai orang kecek tajuk ni. Jadi saya ambil peluang malam ni, mudah-mudahan sedikit perbincangan kita ni perbincangan yang dapat beri kebaikan pada kita lebih-lebih lagi dalam persiapan kita nak menyambut bulan Ramadan. Kita dah pun masuk Syaban, tak lama lagi kita akan temu Ramadan. Baik. Kalau kita sebut berkaitan dengan pemakanan sunnah, selalunya dalam masyarakat kita akan nampak 2-3 perkara. Kita akan nampak khemar, kita akan nampak anggur, kita akan nampak daging kambing. Apa lagi ada sini? Kau 3 perkara tu je. Ada lagi tak makanan sunnah selalu kita makan sini? Boting, tu duduk dalam kumpulan dia. Apa lagi? Zaitun. Apa lagi sini yang biasa ada? Selalunya 2-3 perkara tu lah. Dan bila kita sebut makanan sunnah, kita kena ingat makanan sunnah tu sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut makanan sunnah, waliknya makanan itu disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jolakah makanan sunnah ni benda lagu tu? Jawabnya ulama-ulama kita bincang berkaitan dengan makanan sunnah, dan ulama-ulama kita buat beberapa kesimpulan. Antara kesimpulan yang dibuat oleh para ulama kita ialah makanan sunnah ni dia bukan benda. Dia bukan benda je, tetapi dia berkaitan dengan kaedah, dia berkaitan dengan cara, dia berkaitan dengan peraturan. Kalau kita makan benda yang dikatakan sebagai makanan sunnah sekalipun, tapi pakai suap gitu, bismillahnya tak ada, makan pula dengan tangan kiri, makan pula dengan duduk dalam keadaan tak ada tamanina dan sebagainya, maka mana sunnah kita boleh? Itu benda penting yang disebut oleh ulama-ulama kita. Semetelah dalam masyarakat kita ni banyak benda yang kita pandai-pandai nisbahkan kepada Nabi SAW. Kita kata Nabi buat benda tu, Nabi makan benda tu, walhal Nabi tak buat, Nabi tak makan. Contoh mudahnya ginilah. Contoh mudahnya orang duk kata Nabi SAW larang kita campur makanan laut dan makanan darat.
Mana buktinya? Buktinya tak ada. Mana dalilnya? Dalilnya tak ada. Lepas tu kata pada Nabi SAW, buat gitu, jawabnya tu mandah. Mandah kita. Tetapi Nabi SAW tak pernah kata tak boleh campur makanan laut dan makanan darat. Kalau ada dalam kitab sekalipun, buat ada kitab tu dalam kitab lah. Tetapi kita nak sandar pada Nabi SAW tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak buat. Semestilah bila kita ambil makanan-makanan tertentu, makanan-makanan itu kita kata makanan Nabi SAW, kita kata Nabi suka makan gotu, Nabi suka makan goni, kita pun pakai pulung je makan gotu. Tiba-tiba bila kita makan, kita kena nyakit. Kita kena nyakit. Lepas tu pakat duduk salah kepada makanan sunnah. Orang kata madu ni bagus, makanan sunnah, kita pun makan madu pagi, petang, siang, malam makan madu. Tak kira tika makan madu sebab bagus untuk kesihatan. Akhirnya kita kena penyakit-penyakit tertentu disebabkan terlalu banyak makan madu. Jadi ulama-ulama kita bila bincang masalah makanan sunnah ni, ulama-ulama kita kata makanan sunnah ni ada peraturan dia, ada kaedah dia. Kaedah yang paling besar sekali ataupun orang kata rahsia yang paling besar sekali ialah istilah makanan sunnah tu tak dibincangkan oleh para ulama, tak disebut dalam kitab-kitab. Kalau kata ada kitab sebut tentang makanan sunnah, kena buat marilah, ceritalah kitab gapo. Ada buku-buku kitab-kitab Melayu kita ada orang tulis tentang makanan sunnah, tapi kitab-kitab Arab besar tak ada. Kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bila dia bincang bab al-atimah wal ashribah, dia bincang bab makan minum, tak sebut pun bab makanan sunnah ni. Jadi ulama-ulama kita buat kesimpulan bahawa hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis Nabi SAW yang orang kata makanan sunnah tu sebenarnya dia bukan dengan nama makanan sunnah, tapi dia adalah makanan yang duduk dalam kumpulan halalan tayyibah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah. Masalah halal dan baik. Halalan halal, tayyibah baik. Hak ni benda yang ditekankan oleh para ulama. Dan kalau kita nak kata makanan sunnah ataupun kita nak kata pemakanan sunnah, benda ni lah benda yang disebut sebagai halalan tayyibah. Baik, ulama-ulama kita bila bincang masalah halal ni, bahasa mudah kita nak faham, pertama dia melibatkan hukum. Halal tu sendiri adalah hukum, dan yang kedua dia ada kaitan dengan berkat. Makanan yang halal ni, makanan tersebut sudah pasti makanan yang berkat. Jadi ulama-ulama kita bila bincang masalah halal ni, ulama-ulama kita kata paling tidak ada 5 perkara yang perlu kita faham dalam masalah halal. Perkara pertama ialah halal ni berkait dengan zat makanan itu sendiri. Dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW telah jelas makanan yang halal, makanan yang haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kalau kita baca Arba'in Nawawi, orang ngaji Arba'in Nawawi dia akan jumpa hadis ni. Halal tu jelas dah, haram tu jelas dah. Lembu halal, kambing halal. Benda tu benda yang telah dijelaskan oleh syarat bahawasanya dia halal. Babi haram, bangkai haram. Tak boleh nak terbiar makan. Tapi kalau lembu halal, kambing halal. Ni kita ambil contoh dah, mudah kita faham. Jadi benda yang pertama ialah berkait dengan persoalan zat makanan itu sendiri adalah zat yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada zat halal, pemilikan. Hak kita tu hak secara jelas. Sama ada contohnya lembu tersebut, lembu kita beli, lembu kita dapat hadiah, lembu kita dapat sedekah. Benda tu menjadi pemilikan kita jelas dalam kaedah syarak. Lembu tu bukan lembu curi, lembu tu bukan lembu rapah, lembu tu bukan kita boleh dengan cara tipu, tapi kita boleh dengan cara betul. Kita tak ada lembu,
Dia dah kita ada 3-4 ekor lembu, kita pergi minta, habis minta seekor lembu kambo, hamba nak pegang boleh ke tidak? Dia kata ambil hamba nak seekor tu gak. Jadi dia bui kita. Maka pemilikan lembu dinisbahkan pada kita adalah pemilikan yang sempurna. 2. Yang ketiga, bila benda tu benda halal dimiliki oleh kita, dan bila kita nak proses dia, kena proses dengan cara betul. Contoh mudah, kali kita nak makan sup kaki lembu. Lembu kita ni ada 4 potong kaki. Kita nak makan sup kaki lembu, kita pergi kerak seputung, tinggal 3 potong lagi. Tak apa, lembu tak mati lagi dengan 3 potong. Jawabnya tak boleh. Walaupun kita nak makan sup kaki, walaupun kita nak makan sup ekor, pergi kerak ekor tu, tak apa, kerak ekor sikit. Jangan pun habis ekor tu, kerak sikit je. Mungkin kita nak makan lebih ke dalam sedekah, kerak tak boleh. Dia kena sembelih lembu tu. Proses tu mesti proses yang betul, ikut kaedah lagu mana nak sembelih, lagu mana nak suruh putus 2 orang makan nenyo, orang apa ni, orang napasnya. Benda tu kena ikut cara yang telah dijelaskan oleh syarak. Tu dia panggil proses. Selepas daripada proses, perkara yang keempat yang disebut oleh para ulama kita ialah bila kita proses dia, jangan dek campur dengan benda-benda najis. Jangan dek campur dengan benda-benda haram. Campur dengan kita buat gula kawah, kita campur dengan arak contohnya, ambil tai lembu kau seketul bubuh dalam itu, ataupun ambil bangkai kau bubuh dalam itu, tak boleh campur. Pak, yang kelima, ulama-ulama kita kata sebagai satu tambahan, kalau dah benda solid, dah halal belaka, masa nak bubuh dalam mulut tu, jangan duk niat kosi, niat kita makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil bahasa mudah kan, gini kita ambil contoh, air ni air mutlak, air halal. Tiba-tiba bila kita nak minum, kita niat dia jadi arak, kita bayarkan kita diminum arak, niat minum arak, maka hukumnya pada kita, hukumnya adalah haram kita minum. Walaupun bagi orang lain hukumnya halal, tapi bagi kita hukumnya haram. 5 perkara ni adalah benda yang menjadi syarat kepada sahnya halal tersebut. Apa pentingnya halal? Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata min harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi bahan bakar dalam api neraka. Sebab tu kita kena beringat, setiap kali benda nak masuk dalam perut kita, kena pastikan benda tu halal walaupun seteguk air. Kerana apa? Kerana dia akan jadi darah daging, dan dia akan jadi bahan bakar dalam api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala peringat pada kita, mu kena pakat-pakat jaga belaka anak beranakmu. Sebab apa? Sebab dalam neraka ni waquduha an-nas wal hijarah, bahan bakar dalam api neraka ni manusia dan juga batu-batu. Manusia lagu mana? Manusia yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak beringat, tak cermat dalam masalah halal haram. Ikut dah bubuh belaka, tengok kedai sedap sikit, walaupun kedai tersebut kita tahu dah penyediaan yang tidak halal, tapi oleh kerana orang ramai pakat pergi, kita pun pakat pergi juga. Kena cermat benda nak masuk dalam perut kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah sebut, antara sebab doa kita tidak mustajab, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebab makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Seorang hamba Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tak terima. Nabi kata sebab apa? Sebabnya wa ma'kuluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Makan dia haram, minum dia haram, pakai dia haram. Fa anna yustajabu lah. Pas lagu mana Allah Taala nak terima doa dia? Sebab tu masalah halal ni adalah masalah yang sangat penting dalam hidup Muslim, kerana halal ini adalah punca kepada keberkatan. Baik, sesuatu makanan yang halal yang telah cukup syarat tadi, secara ghaliknya ia adalah makanan yang thayyibah. Thayyibah maksudnya baik. Apa sahaja makanan yang halal, ghaliknya dia adalah thayyibah. Tetapi apa sahaja makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Tak ada sikit pun thayyibah pada makanan tersebut, walaupun makanan itu nampak sedap, walaupun makanan itu rega dia mahal, dihidang dengan hidangan yang hebat-hebat, tetapi tidak ada thayyibah pada makanan tersebut. Sebab apa? Sebab thayyibah dalam kaedah syarak kita ni, dia mari dari dua punca. Satu punca zahir dan satu punca batin. Punca zahir ni, bila kita makan makanan yang thayyibah, makanan yang baik, kita akan jadi cergah, kita akan jadi sihat, kita akan jadi bertenaga, kita akan jadi bersemangat. Dan dari segi batin pula, bila kita makan makanan yang thayyibah ni, kita akan jadi semangat, kita nak beribadat makin kuat, hati kita ni jadi lembut. Orang kata tidak keras hati, mudah dengan kata. Jadi banyak benda-benda yang baik yang akan mari pada kita disebabkan kita makan makanan yang thayyibah. Dan ulama-ulama kita sebut bahawa makanan yang thayyibah ni, dia banyak syarat dia. Sesuatu makanan yang halal boleh jadi tidak thayyibah pada orang lain. Dia thayyibah baik pada si A tetapi tidak baik pada si B. Ada makanan tertentu dia bagus untuk orang tertentu tapi tidak bagus untuk orang lain. Bahasa mudah tak? Macam buah naka lah. Buah naka ni kalau orang lelah, orang ada angin, orang seput tak boleh makan, maka tak sudah terbiar makan lah. Banyak lagi makanan lain atas dunia ni, buat apa nak makan buah naka juga, sedangkan buah naka tak boleh. Teliu manusia ni dia ada hak dia. Jadi kalau nak makan pun pilih benda-benda ya boleh dia makan. Ada orang dia tak boleh dengan makanan-makanan tertentu. Ada orang dia tak boleh dengan makanan lauk. Makanan lauk tu halal tapi tak boleh, sebab kalau dia makan jadi gatal. Ada orang dia patai dengan udang. Ada patai dengan udang, tak boleh makan udang. Ada orang pula dia patai jumpa udang. Tak? Jadi manusia ni dia macam-macam jenis. Jadi kita kena tengok atas keadaan masing-masing. Itu kita panggil thayyibah. Dua benda ni adalah benda yang menjadi kunci asas kepada makanan sunnah. Halalan thayyibah. Sebab apa benda ni jadi asas kepada makanan sunnah? Sebab kalau kita nak kata makanan sunnah ni benda, Rasulullah SAW makan ni macam-macam. Rasulullah makan daging ayam, Rasulullah makan daging lembu, Rasulullah makan ikan, Rasulullah makan daging burung, Rasulullah SAW makan daging arnab. Macam-macam jenis daging yang halal yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Orang kata, "Jala kau ustaz, kau buat saja." Tidak. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah cerita Rasulullah SAW pernah makan daging ayam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada cerita dia bersama-sama dengan Rasulullah SAW makan daging arnab. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu ada cerita dia bersama-sama Rasulullah SAW makan ikan. Dan banyak lagi riwayat lain yang cerita bahawasanya baginda SAW makan banyak benda daripada kumpulan makanan yang halal dan thayyibah yang ada di sekitar baginda SAW. Bahkan dalam setengah riwayat sebut Rasulullah SAW pernah makan umbuk. Kalau kita umbuknya lah tempat kita, tapi di negara Arab ni enggak umbuk khemar lah. Nabi SAW pernah makan umbuk khemar. Dia buah-buah tempat macam buah kemuting kita, kalau tempat kita pernah dimakan oleh Nabi SAW. Banyak jenis buah yang dimakan oleh Nabi SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah SAW pernah makan nasi. Kita jangan letak di depan Rasulullah ni makan roti. Orang Arab ni makan roti je, nasi tidak. Orang Arab pun makan nasi seperti kita juga. Lebih-lebih lagi dalam 2-3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, selepas berlaku pembukaan kota Mekah, selepas berlaku penyebaran Islam yang lebih meluas di semenanjung tanah Arab, di mana umat Islam dari banyak tempat telah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, menjadi jiran kepada Nabi SAW, dan mereka pergi ke Madinah, menetap di Madinah. Mereka bawa tradisi makanan mereka. Antara tradisinya ialah nasi. 3-4 jenis nasi mereka bawa. Bukan 3-4 jenis sebenarnya, memang banyak jenis nasi. Budaya makan nasi yang mereka bawa, jenis nasi. Dan
Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan nasi. Jadi kalau kita makan khemur, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan khemur. Kalau kita makan kambing, daging kambing, kita kata sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging kambing. Daging lembu, nasi pun pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebahagian daripada makan ni ia dimakan ia dimakan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Satu hari Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu bersama-sama Rasulullah mengadap satu hidangan yang diberikan oleh Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Bila diletak makanan tersebut, Khalid makan, masa duduk makan, dia tengok Rasulullah tak makan. Dia tanya Rasulullah, haram kau benda ni Rasulullah? Siapa Rasulullah tak makan? Haramun ya Rasulullah, adakah benda ni haram? Rasulullah kata, la, benda ni tak haram. Dari setengah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subal astaqdiruhu, aku suruh kembali tekak nak makan. Mu boleh makan. Hidangan tersebut ialah daging dak ya disalai. Jadi kalau kita nak kata makan sunnah, daging dak tu makan sunnah lah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Dan benda ni kita perlu faham molek supaya kita tidak tergelar dengan makanan-makanan tertentu. Kita pulung makanan-makanan tertentu, gaul erek dah kaki tapi makan juga kambing. Sebab apa? Sebab ni makanan sunnah. Tu tak betul cara kita. Kenapa? Kerana makanan ni sepatutnya menyihatkan tubuh badan kita. Tapi kalau makan ni boleh beri mudarat, maka kita kena beringat daripada makanan tersebut. Semetelah Nabi SAW ni, cara Nabi makan ni tak sama dengan cara kita. Kita ni kalau makan lepas subuh kita makan dah ngetai dah sepukur. Lepas pada tu masuk pejabat, kalau orang kerja pejabat makan minum pula pukul 10. Lepas tu tak ada hilang pukul 10 tu masuk pejabat semetak, buat kerja pukul 12 tu biar makan tengah hari pula. Tak, tabiat orang kita gitu. Nabi SAW tidak gitu. Nabi makan ketika lapar. Dan Aisyah kata Nabi goliknya Nabi makan 2 kali ya. Sehari goliknya gitu. Bukanlah maksudnya bila sebut Nabi makan 2 kali sehari itu 2 kali sama-sama, tidak. Ada tika je Nabi makan sekali, ada tika dia boleh jadi Nabi makan 3 kali, tapi goliknya 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Nabi makan apa saja, makan ni yang halal dan thayyibah yang ada di sekitar Nabi SAW. Ada kumpulan nasi, ada kumpulan gula, ada kumpulan roti, ada kumpulan buah-buahan, ada kumpulan Nabi SAW campur antara roti dengan minyak, ada Nabi SAW campur antara roti dengan cuka, ada Nabi SAW makan ni ya lebih kurang macam sup lah kalau tempat kita. Sup ada nama dia marak, ada nama dia hasak, ada banyak jenis makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Waktu malam kalau Nabi SAW lapar, Nabi makan, Aisyah kata Nabi makan kurma dan minum air kosong yang kita panggil aswadan, 2 jenis benda yang berwarna hitam, khemur dengan air kosong. Tapi boleh jadi tempat kita tidak gitu. Tempat kita boleh jadi kalau malam kita lapar, kita makan makanan gapo pun tak ada masalah. Yang penting makanan tersebut makanan yang halal dan thayyibah. Hak penting kita faham bahawasanya Nabi SAW ni dia tak ada time khusus dia makan. Dia tak ada masa khusus. Tidak kata pukul 8 dia sarapan pagi, pukul 10 dia minum pagi, pukul 12 dia makan tengah hari, pukul 4 dia minum petang, pukul 9 dia makan malam, pukul 10 dia minum malam. Tidak. Nabi makan ketika lapar dan tidak ada masa yang khusus, dan goliknya masa makan Nabi tidak sama antara setiap hari. Sebab apa? Sebab qadar lapar kita setiap hari ni tidak sama. Bukan kata kita baru dah lepas makan pukul 8, pukul 10 pagi itu pergi makan pulak. Gomong pulak nasi belauk sepinggir. Pagi tadi nasi belauk dah. Pukul 10 makan nasi belauk pulak. Tengah hari pukul 12 makan nasi sup pulak. Oh memang kalau makan lagu tu memang cukup lah 6 kali sehari. Beza
cara Nabi SAW dengan cara kita. Kemudian Nabi SAW ni ada sebahagian daripada makanan yang Nabi SAW suka. Nabi suka makan. Sahabat kata, aku tengok Nabi SAW suka sangat makan. Sebagaimana Anas bin Malik pernah cerita bahawa Nabi SAW suka kutik labu. Dalam satu masakan tersebut ada daging salah. Kalau kita gula lah, gula kari lebih kurang. Kalau kita sebut bahasa mudah kita, macam gula kari itu. Macam gula kari itu, isi dia ialah labu kuning kita tu. Dia juga daging salah. Jadi Anas kata bila diletak depan Nabi SAW, galik-galik Nabi duk kutik labu. Nabi tak kutik daging, Nabi kutik labu. Anas kata sejak daripada tu aku pun suka makan labu, sebab aku tengok Nabi SAW suka makan labu. Kita pun bila dengar cerita lagu ni, kita pun kalut. Jumpa labu, makan labu. Pagi, petang, siang, malam makan labu. Nak habis butir labu rumah kita tu pagi, petang, siang, malam sampai kemur perut. Lepas sirah, sayur, lepas sayur, buat bubur, macam-macam buat dengan labu tu, kita makan sampai kita kemur perut. Walhal hak sebenarnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku tengok Nabi SAW suka makan labu tu, menggambarkan betapa Nabi SAW menghargai makanan. Itu yang pertama. Nabi menghargai apa sahaja makanan yang ada depan baginda SAW. Yang kedua, kalau kita duduk dalam hidangan tersebut, kalau kita tengok gula tersebut ada labu, kalau tempat kita kat gula bumenyo lah, gula bumenyo campur dengan daging. Orang lain tak tahu kalau hamba mau pilih daging dulu, hamba tak pilih bumenyo. Nah, tapi Nabi SAW pilih labu. Sebab apa? Tu tanda sayangnya Nabi pada para sahabat Nabi SAW. Dia pilih labu, dia tinggal daging kepada para sahabat dia. Ini hebat baginda SAW. Tapi Anas bin Malik dia tak dapat macam tu, sebab dia kasih pada Nabi ni dengan rasa kasih yang luar biasa. Dia tengok apa saja Nabi buat, dia tiru. Kita tiru juga, tapi tiru dalam keadaan kita tak faham. Akhirnya kita makan labu saja. Jumpa labu, oh ni makanan yang Nabi SAW suka, kita pun makan labu pagi, petang, siang, malam. Kita jumpa cuka, sebab Nabi SAW kata ni'mal idam al-khallu, ni'mat ta'am al-khallu, sebaik-baik makanan adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kita pun tengok cuka, minum cuka pagi, petang, siang, malam. Lebih-lebih lagi orang ada kecil manis, orang ada darah tinggi, orang ada masalah kolesterol, minum cuka tersebut. Cuka nipah ke, cuka nyo ke, cuka batai pisang ke, cuka pokok tar ke, banyak jenis cuka. Lepas tu ada cuka khemur, ada cuka apple, ada cuka ting, ada cuka carrot, ada cuka hotten, macam-macam jenis cuka yang ada. Cuka buah-buahan ni, apa saja jenis cuka sebenarnya bagus belaka. Tapi bila kita jumpa cerita Nabi SAW kata sebaik-baik makanan cuka, kita pun minum cuka tiap-tiap hari tanpa hak, tak ada limit, tak ada kaedah. Tujuannya nak turun kecil manis kita, ataupun nak turun tekanan darah kita, ataupun orang kata nak potong kolesterol dari darah kita. Akhirnya dia boleh menyebabkan kesal samping yang lain. Sebab tu cara tu kena betul. Nabi SAW makan cuka betul. Nabi makan cuka, tapi Nabi pertama Nabi tak makan tiap-tiap hari. Dan yang kedua, Nabi jadikan cuka ni sebagai nyicoh. Dalam riwayat Jabir, bila dia ajak Jabir pergi rumah dia, Rasulullah SAW, Aisyah waktu bik roti. Rasulullah tanya, roti sekarang tak ada benda lain? Aisyah kata ada cuka Rasulullah. Rasulullah SAW sebut ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Wak marilah cuka pun tak apa, letak cuka depan, ambil roti tawar tadi, cicah dengan cuka, rasa sedap sikit roti tersebut. Maka baginda SAW dengan Jabir pun makan galik-galik roti tadi. Gitu cerita dia. Bukan kata
Rasulullah suka makan cuka, kita pun makan cuka juga. Orang yang nak merawat sakit dia dengan guna cuka ni, dia kena rujuk orang pandai. Kena cari orang pandai, cari orang ahli dalam bidang ni, sebab kita tak boleh makan cuka saja-saja gitu. Nah, paling tidak orang nak makan cuka ni, dia kena campur dengan air kosong. Dia jangan tokok cuka gitu saja. Dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, dia sebut kalau suruh tak boleh juga nak makan juga cuka, nak makan juga sudu, 2 sudu pada waktu pagi boleh, tapi campur dengan air kosong. Dalam setengah catat teh lain disebut kalau nak makan cuka juga campur dengan madu. Campur dengan madu, kucak-kucak makan gitu, ataupun cuka campur madu campur dengan air kosong. Tu cara yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab Tibun Nabawi. Nah, baik. Perkara yang seterusnya yang amat nak sebut malam ni ialah tadi cuka, apa lagi kita nak sebut? Habatus sauda ni dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, dalam hadis-hadis Nabi, dia sebagai penawar. Dia bukan sebagai makanan dah. Bukan sebagai makanan dalam kitab-kitab Tibun Nabawi. Jadi orang sihat tak usahlah duduk ambil habatus sauda. Kerana habatus sauda untuk orang sakit. Tapi kalau dia sihat nak ambil juga, ulama kata dia nak ambil juga kan, ada cara dia, iaitu dia kena campur dengan minyak zaitun, dia kena campur dengan madu dalam sekelah air, kucah minum, boleh. Tapi kalau dia sihat, dia nak ambil habatus sauda gitu saja, tu bukan cara yang diajar oleh ulama-ulama kita. Benda tu kita kena cermat supaya apa? Supaya tak ada kesan sampingnya daripada amalan makanan tersebut. Baik. Kalau kita sebut kaitan makanan sunnah dengan bulan puasa ni, dekat ni, antara benda yang banyak dalam masyarakat kita ialah makan wakhmu 3 buka puasa. Tak, mudah-mudahan tahun ni kita ada peluang, orang kata kita buat majlis buka puasa, masjid-masjid boleh buat majlis buka puasa. Sebab 2 tahun dah kita tak boleh buat majlis buka puasa dah. Sebab Covid ni, mudah-mudahan bila start 1 April ni ada ruang sikit untuk kita buat majlis buka puasa. Goliknya bila kita buka puasa dengan khemar. Tak, buka puasa dengan khemar. Lepas kita makan khemar, kita makan apa? Kalau orang sini lah makan apa lepas makan khemar? Makan cendol dulu kau pakai berhenti semai gorek dulu. Kalau kita buka puasa di rumah, kita makan khemar, kita buat gapo lepas pada tu? Goliknya dalam masyarakat kita, bila buka puasa dengan khemar, lepas tu kita makan macam-macam. Hok berahi makan nasi khabu, hok berahi cendol makan cendol. Boleh ke tidak? Boleh. Cuma cara tersebut tak kena. Kalau kita nak jaga kesihatan dalam bulan puasa, kerana puasa tu sendiri sebenarnya menyihatkan badan. Puasa tu sendiri menyihatkan badan, sebab Nabi SAW sebut sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Baik. Bila kita buka puasa dengan khemar, sepatutnya bila kita makan khemar, kita buka puasa ni bukan nak kenyang kena faham molek. Dalam kitab-kitab hadis, Nabi SAW sebut la tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr. Umatku ni akan sentiasa dapat kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ni beri isyarat pada kita bahawasanya buka puasa tu bukan kita nak kenyang, tapi buka puasa kita nak dapat berkat. Kalau kenyang, tak kira padan dengan kita minum air seteguk 2 teguk. Dalil dia mana? Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ala tamaratin fa illam yakun farutaibatin fa illam yakun fa hasawatin mimma. Nabi SAW bila Nabi buka puasa, Nabi makan khemar kering. Kalau tak ada, Nabi makan khemar basah. Kalau tak ada, Nabi minum air 2-3 teguk. Nabi seruk air 2-3 teguk. Jadi kalau kita minum air 2-3 teguk tak kenyang kita.
Sebab tu buka puasa ni bukan nak kenyang. Kalau nak kenyang makan malam. Buka puasa bukan nak kenyang, tapi buka puasa nak ambil berkat. Menyegerakan berbuka puasa itu adalah sunnah. Adalah sunnah yang Nabi SAW sangat tekankan kita. Jangan tunggu lama lah bila masuk maghrib tu. Masuk maghrib tu je buka puasa. Baik. Bila kita faham bahawasanya buka puasa ni kita nak dapat berkat, maka kita buka puasa dengan khemar ni bukan nak kenyang, nak dapat berkat. Dia khemar ni adalah makanan yang biasa baginda SAW makan. Ada riwayat lain lagi lah. Ada riwayat Salman Al-Farisi, yu'tillahu hadha thawaban man fatara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madhaqati labanin. Banyak lagi riwayat lain yang menceritakan bahawa baginda SAW buka puasa dengan khemar. Sehingga para ulama beri satu perhatian yang besar terhadap amalan berbuka puasa dengan khemar. Tapi bila kita buka puasa dengan khemar, cara kita buat lah ni tak betul. Lagu mana? Lepas kita makan khemar, kita minum teh tarik, kita minum air kopi, kita terus makan cendol, kita terus makan nasi kabu. Cara tu tak kena. Bukan makanan tu tak boleh makan, makanan tu dah hidang siap-siap dah, boleh makan. Tapi cara kita ketika buka puasa ni tak kena. Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut, dia kata Rasulullah ni dari boleh puasa ni Rasulullah makan 2 kali. Pertama Rasulullah makan buka puasa dengan khemar. Lepas pada tu ada gap masa, ada tempoh masa. Paling tidak bila kita makan khemar ni kena ada tempoh masa dia antara 10 hingga 15 minit. Kalau boleh sampai setengah jam lagi bagus. Tapi rasanya tak boleh nak, boleh puasa, tak apa, ambil 10 minit. Lepas daripada makan khemar ni lawa dia air kosong dah, bukan lawa dia teh tarik. Lepas kita makan khemar ni, ulama-ulama Tibun Nabawi kata, kalau orang makan dengan cara yang betul, orang kecil manis boleh sembuh kecil manis dia. Makan dengan cara yang betul. Kalau dia ada darah tinggi, boleh sembuh darah tinggi dia. Ni dibicarakan banyak. Kalau saya nak sebut kitab, saya boleh sebut beberapa kitab Tibun Nabawi, Al-Atimah wal Ashribah, fil Asri Nabawi dan sebagainya. Kitab yang menceritakan tentang kelebihan kebaikan makan khemar dengan cara yang betul ni. Bila kita amal dengan cara betul dalam bulan puasa ni, boleh sembuh penyakit kita, boleh sembuh kecil manis, boleh sembuh darah tinggi, boleh sembuh macam-macam penyakit. Dah, baik. Bila kita buka puasa dengan khemar, kita makanlah khemar 3 butir contohnya. Tak 3 butir pun tak apa, sebutir pun tak apa. Cuma Ibnu Qayyim kata Rasulullah berakhir makan 3 butir pada waktu malam. Kita makan 3 butir lah contohnya. Lepas kita makan tu, jangan setuh gapo lagi sekitar 10-15 minit. Jadi masa kita tak setuh makan nehok lain tu, kita semaya dululah. Kita semaya dulu, selesai semaya, kita nak pergi ambil semaya, kita nak semaya tu pun makan masa dah situ. Silat-silat hari bulan tidak 10 minit, pergi sampai 20 minit situ. Habis dah. Sudah maya goreng tu, dia sama makan. Makan yang kedua, tu yang disebut sebagai makan malam. Kalau pertama tadi, makan yang pertama tu buka puasa. Makan yang kedua ialah makan malam. Dan bila kita dah makan khemar dalam tempoh 10-15 minit tu, perut kita akan terasa kenyang dah sikit. Dan kita mula dah dapat tenaga. Jadi bila perut kita dah terasa kenyang, kita makan, lepas pada tu kita tidak akan makan banyak tu. Kita tak akan makan banyak. Jadi bila kita tak akan banyak, secara tak langsung dia membantu kita untuk sihat. Sebab apa? Sebab banyak orang kata kalau nak cek darah naik kau tidak ataupun gula tinggi kau tidak, cek boleh puasa lah. Lepas raya boleh tengok hospital ni ramai orang pergi cek gula, ramai orang pergi cek tekanan darah. Sebab apa? Sebab cara kita tak betul. Kita kata kita ikut cara Nabi SAW buka puasa, tapi kita makan khemar betul dah. Tapi lepas makan khemar kita terus makan. Jangan. Bagi masa 10-15 minit dulu, dan ketika itulah kita semaya goreng dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita amal macam ni, kita akan rasa sihat, kita akan rasa bertenaga. Dan amalan ini akan menyebabkan kita akan makan lepas pada tu makan tak banyak dah. Makan tak banyak sebab kita dah suka kenyang, kita dah suka bertenaga. Kita makan ni sebab kita lapar je. Kalau kita tak lapar, kita tak makan. Tabiat manusia gitu. Kalau orang jenis makan juga walaupun dia tak lapar, ni jenis orang ikut hawa nafsu. Tapi kalau kita makan untuk hidup, kita makan apabila kita rasa lapar. Jadi bagi masa 10 hingga 15 minit, kita semaya dulu, lepas pada tu kita makan lah.
Kita makanlah, nak makan gapo nak makan daripada kumpulan halalan thayyibah, nak makan apa ni, nak makan buah tanjung ko, nak makan seri kaya ko, seri muka ko, makanlah gapo, tak ada masalah. Yang penting wakulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah mu nak makan, minulah mu nak minum, hak penting wala tusrifu, mu jangan langgar tara, jangan melampaui had. Innallaha la yuhibbul musrifin, kerana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tak suka pada orang suka melampaui batas. Kalau situ duduk kita dalam amalan berbuka puasa, maknanya kita telah ikut cara yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat barakah, kita akan dapat sihat, tubuh badan kita akan cergah, dan kita akan dapat lalu Ramadan ni dengan lebih bersemangat. Gitu juga waktu kita sahur buka bila mula dengan khemur dulu. Dalam Quran dalam surah Al-Waqi'ah ada ayat wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan hok meme penghuni syurga boleh pilih buah gapo dia nak. Walahmi tayrin mimma yashtahun, de pelbagai jenis daging burung, daging gapo dia telio nak makan, ada belaka dalam syurga. Dari segi terjemahnya gitu lebih kurang. Tetapi dari segi istinbat para ulama kita faham daripada ayat ni ialah, kalau kita nak makan buah dulu sebelum makan makanan berat yang lain. Ayat ni, ayat pertama cerita tentang buah, ayat kedua cerita tentang daging. Maka kalau kita ada di buah dengan daging, kita pilih buah dulu. Jadi buka puasa ni makan khemur dulu, bukan makan makanan berat orang lain. So, yang kedua, dalam masyarakat kita berahi benar basuh mulut dengan buah. Lepas makan nasi, basuh mulut dengan pisang contohnya. Pisang ni kalau lepas orang makan nasi, setahu hamba, lepas pada kita makan nasi, kita makan pisang, gula tu akan naik sekali ganda. Cara nak tunggu gula tersebut, makan buah dulu. Kalau ada pisang depan, ada nasi depan, makan pisang dulu. Lepas tu dulu dalam sekitar 10 minit, 15 minit kalau boleh baru makan nasi. InsyaAllah orang yang ada gula tinggi pun, gula tersebut kalau dah tidak turun pun dia akan maintain, dia tak akan naik. Sebab tu ulama-ulama kata menjadi satu kesalahan yang besar dari segi etika makan ikut kaedah Tibu Nabawi, kalau orang tu makan buah selepas daripada makan makanan yang berat, sama ada makan nasi ko, makan daging ko, tak kisah. Hak penting dia kena makan buah dulu sebelum makan makanan yang berat. Jadi bila kita sahur, kita makanlah buah khemur dulu sebutir, ataupun kalau tak ada buah khemur, makanlah buah dara ko. Kalau ada buah dara, kalau tak ada buah dara, ada buah pauh, makan buah pauh. Buah pauh ni sebenarnya, kalau orang tahu rahsia dia, rasa orang itu akan makan buah pauh ni tiap hari. Sebagaimana kalau orang tahu rahsia buah timu ni ada zaman Nabi dah. Buah timu ada zaman Nabi, cuma timu zaman Nabi ni ulama-ulama kata timu kuning, sama ada timu isi kuning tu, timu Cina isi kuning, ataupun timu selagi kita panggil apa, marshmallow tu kan, ataupun timu jenis tu. Tapi kalau orang tahu khasiat timu ni, orang kita akan makan timu tiap hari. Dalam budaya Melayu kita, dalam kitab-kitab tip Melayu, orang tua dulu bila dia nak ajak orang rumah dia bersama malam tu, dia tak royak malam ni dia beringat dah kita bersama, dak, dia tak royak gitu. Dia pergi kedai, pergi cari buah pauh. Anak ada 10, pak seorang, mak seorang. Dia beli 10 butir ke anak, beli 2 butir ke dia, sebutir ke bini dia. Mak ni bila ayah buat balik, makmu tu, ni ayah beli buah pauh ni, taruhlah ke ayah 2 butir buah pauh tu sebut, lebih sebutir daripada hak anak. Mak ni faham dah isyarat daripada ayah malam tu nak bersama. Cuma orang tua kita dulu tidak terbolah, tidak sebut mari malam ni kita bersama, tidak gitu.
Dia buat isyarat gitu. Sebab apa? Sebab memewa pauh dalam tradisi perubatan Melayu ni adalah salah satu antara waigra semula jadi. Sebagaimana wah timu, kulit wah timu hok warna hijau tu, bukan kulit hijau kerah tu, hok putih hijau tu, hok belakang isi tu, kalau orang dulu dia beri buat sayur, hok ni memang antara dalam kitab-kitab perubatan Melayu disebut antara waigra semula jadi. Jadi tak usah duk cari benda-benda pelik. Kalau orang tu nak jaga kesihatan dalam media, cukup dengan amal makan benda tu secara istiqamah, insya-Allah dia akan dapat kebaikan. Tu dari segi buah saja. Kita tak cerita lagi tu buah duri orang motel tu. Orang ada kecil mani, kalau rasa nak jaga kecil mani dia, amal makan buah motel. Tapi apa bila dia makan buah motel, gula dia tinggi. Dah dia makan sekali makan. Cuma makan 3-4 butir. Sekali makan 3-4 butir. Amalan makan buah motel 3-4 butir sekali makan ni, kalau dia betul-betul jaga gitu, insya-Allah dia boleh menurunkan kecil manis dia. Dah dalam perubatan Melayu. Orang yang susah nak tidur makan buah durian. Apa lepas makan buah durian tak boleh nak tidur juga? Dah makan 2 butir, cuma makan 3 ulah. Makan 3 ulah jadi obat. Tapi kalau makan 2 butir, sebutir ada paling tidak 15 ulah, 2 butir ada 30 ulah, memang tak boleh tidur sungguh. Tapi kalau makan 3 ulah, dia boleh menjadi penawar. Banyak rahsia dalam perubatan Melayu kita ni, ia diambil daripada Tibu Nabawi. Cuma sebab kita tak tahu. Macam orang minum airnya. Apa minum airnya sakit orang? Dah cara tak kena. Ya, kena minum airnya ni kena cermat. Orang tua dulu minum perhabis airnya dulu baru makan isi. Kita bila minum air makan isi, minum air makan isi. Tu jadi sakit orang. Kalau nak suruh segar sihat molek, minum air perhabis dulu. Orang tua dulu dia perhabis air dulu, baru dia belah buah tu baru makan isi. Masa dia makan isi, dia tak minum dah air. Benda ni disebut dalam kitab-kitab perubatan Melayu tu saja lah. Buat tambah tu supaya kita tahu bahawasanya dalam budaya kita ni banyak sangat benda yang sangat bagus, tapi sebab kita tak tahu, jadi kita pakai buat ikut suka kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Amba dah sebut dah secara kasar tentang pemakaian sunnah, etika dan peraturan dan kaedah yang diajar oleh Nabi SAW dalam pengamalan harian. Jadi bila kita nak amal, kita jangan dengar orang kecek tepi jalan. Orang kata ni sunnah Nabi, padahal tidak. Pandai-pandai macam tadilah campur di antara makanan laut dan makanan darat. Orang kata Nabi SAW larang, ataupun orang kata kalau nak minum madu ni kena minum segelas. Sebab dalam Quran kata yakhruju min butuniha syarabun, yang keluar daripada tubik daripada perut lebah ni syarab minumnya. Kalau minumnya kena minum segelas. Bukan lagu tu cara dia. Dia ada cara dia. Kita nak perhatikan Quran ada cara dia, nak perhatikan hadis ada cara dia. Bukan boleh kita pandai gitu. Padahal yang disebut sebagai syarab itu dipahami oleh ulama-ulama Tibun Nabawi sebagai ubat. Bila sebagai ubat, kita jangan minum segelas ni. Kalau orang macam Ambo, duduk memang pagi petang siang malam, dia buat kajian tentang madu. Ambo pernah minum 2 gelas sekali minum. Orang tanya, ustaz, tak ada apa-apa je. Jangan tanya tu. Sebab kita biasa, kita tahu cara nak makan, kita tahu cara nak pilih, kita tahu cara nak susung dia, tak apa. Tapi orang tak biasa tak boleh buat gitu. Minum 2 gelas ni, terlebihlah dia. Tapi hamba pernah minum 2 gelas, gelas besar lagi pada ni lah. Gelas besar lagi pada ni, tinggi sikit. Gelas tu hamba minum 2 gelas. Saya je kelih ni, dia kata, ustaz khabar kau tak ni minum 2 gelas? Hamba kata tak apa, sebab hamba lama dah dengan madu ni, hamba faham madu. Hamba tahu lagu mana nak pilih madu, lagu mana nak minum madu. Kebetulan ada bukan dalam 20 jenis depan mata. Hamba pilih madu, hamba minum. Hamba pilih ni dulu, kemudian minum ni dulu sampai 2 gelas. Tapi orang tak biasa tak jangan hidup buat. Madu dalam Quran dia mari sebagai ubat, mari sebagai penawar, maka dia tak semesti minum segelas. Orang duduk kosi kata kena minum madu segelas tu tak betul. Kalau sekilo seliter madu ataupun sekilo madu ni, kalau bubuh dalam gelas ni 4 gelas habis, 4 kali minum habis. Bukan cara lagu tu, ia diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah kot sebagai mukadimah kita, sebagai persiapan kita nak masuk Ramadan. Tapi sebelum daripada kita berhenti, panjang lagi sebenarnya ambo kecek ni saripati kepada perbincangan yang berkaitan dengan pemakanan sunnah yang disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab muktabar lah. Tapi mudah-mudahan apa sebut ni kita boleh ambil panduan dalam kehidupan kita, dan kita bila nak beramal hatta dalam bab makan sekalipun kena ada sumber betul, kena ada ilmu betul. Bukan boleh orang itu kata boleh gitu, tak boleh gitu. Lebih-lebih lagi nak sana pada Nabi SAW, sebab Nabi pesan wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa ia buah kose-kose tentang aku ni, maknanya buah kose-kose ni pelawak falyatabawa maq'adahu minan nar, dia kena cedek tempat dia dalam neraka. Pesanan ni kita kena letak dalam kepala kita supaya kita tahu setiap benda yang kita nak sandar pada Nabi ni kena ada bukti dia, kena ada sandaran dia. Ada sandaran dia, bukan boleh pandai-pandai gitu saja. Macam orang lain ni duduk campur makan ni 3-4 jenis, 10 jenis, 20 jenis campur, ni makan sunnah, makan Nabi makan. Pandai-pandai dia sebut gitu, sedangkan Nabi SAW tak pernah buat lagu tu. Nabi tak ajar kita campur makan gitu. Bahkan dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, ulama-ulama kata hak kita duk biasa makan sosa, apa nak campur kok si? Kita duk biasa makan madu, kita duk biasa makan khemur saja gitu, apa nak campur kok si? Bahkan dalam kaedah Tibun Nabawi dia ada dipanggil adwiyah mufradah dengan adwiyah murakkabah. Kita hak biasa makan sosa ni tak usah duduk terbolah nak campur. Orang yang biasa makan campur, dia boleh campur, tapi campuran itu biar kena, campuran itu biar betul, ikut kaedah yang diajar oleh para ulama. Kenapa? Kerana silap campur, walaupun barang itu barang baik belaka, dia boleh menjadi racun, dia boleh menjadi mudarat pada seseorang. Campur 10 jenis makan ni, campur gitu saja dengan tak cermat, dia boleh beri mudarat. Sementara ada sebahagian daripada makan ni yang Nabi SAW larang daripada campur, walaupun hukum dia tidak haram, tapi Nabi tak boleh campur. Campur khemur dengan zabit dalam sebekas, Nabi tak boleh campur. Maksudnya kita campur khemur zabit dalam sebekas, kita proses kita blend kau, contohnya buat minum, tak boleh lagu tu. Tapi kalau kita makan khemur, lepas makan khemur makan zabit pula boleh, campur dalam perut tak apa. Nabi larang kita campur luar, tak boleh. Hukum dia tidak haram, hukum dia makruh. Tetapi walaupun hukum dia makruh, benda tu benda yang Nabi SAW pesan pada kita jangan buat walaupun tidak berdosa. Benda-benda macam tu benda yang diambil kira oleh para ulama kita. Mengapa? Kerana setiap teguran dan larangan Nabi SAW tu, walaupun dia tidak sampai ke peringkat hukum haram, mesti ada rahsia, mesti ada hikmah di sebaliknya. Walaupun kita tak tahu, tetapi Nabi SAW awal-awal lagi Nabi ingat kita. Jadi kalau kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, insya-Allah bukan setakat di akhirat je, di dunia pun kita akan selamat dan sihat sejahtera. Wallahu alam. Dan sebelum hamba berhenti, hamba buka, kalau ada nak tanyalah, jawab boleh tentu, sebab tak semua soalan itu kita mampu jawab. Kalau ada nak tanya berkaitan dengan makanan sunnah ke, berkaitan dengan Tibun Nabawi ke, ada kaitan dengan puasa ke, amalan makanan dari bulan puasa ke, boleh tanya, kita bukalah seminit 2. Wallahu alam. Ada ke? Tak ada. Belakang tak? Mudah-mudahan kita faham dan kita pakai amal lah. Kalau kita dengar saja, sipir dalam kepala saja, kemudian kita tak beramal, tak sampai mana kita. Dan kita kena ingat satu benda sebelum hamba tutup. Satu benda dalam pemakanan sunnah ni, dia bukan benda saja, adab tu kena jaga. Adab kita, berapa ramai dalam masyarakat kita, dia kata dia sayang pada Nabi, tapi duduk makan dengan tangan kiri situlah. Ada orang kidal, dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Ada orang tangan kanan dia sakit, tak ada masalah. Tu. Tapi kalau kita sihat segar boga, tangan kanan kita sihat, kita duduk makan dengan tangan kiri. Sedangkan
Nabi SAW sebut, ya gulam samillah wa kul biyaminik. Hei budak, membacalah bismillah dan makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kiri. Tidak ikut adab-adab sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Nampak kecil, tapi dia adalah lambang tanda kasih dan sayang kita pada Nabi SAW. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Paling kecil, paling mudah tak? Macam tadilah, makan dengan tangan kanan, bukan makan dengan tangan kiri. Benda tu kecil, tetapi benda tu menggambarkan sama ada kita ni sebenarnya sayang atau tidak kepada baginda SAW. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadhihi alquluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adimudaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydhil imani bik وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب إلى أبد الآبدين ودار داهرين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.